Seterusnya kita bergerak ke jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Maksudnya A ke B. Berapa ukurannya? Itulah jarak. Jarak ada dua jenis, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Apa itu jarak mutlak? Jarak mutlak adalah satu jarak yang dinyatakan dalam unit meter atau kilometer. Jarak mutlak adalah tetap dan tidak berubah. Sebagai contoh, jarak dari Lawas ke SMK Tusan adalah 22 km. Jarak Lawas ke Kota Kinabalu adalah 190 km. Dan contoh ketiga, jarak Lawas ke Miri adalah 231 km. Jarak ini tetap, dia tidak akan berubah. Seterusnya adalah jarak relatif. Apa itu jarak relatif? Jarak relatif adalah suatu jarak yang diukur berdasarkan kos dan massa. Kos ni duit lah, ringgit Malaysia. Jadi, jarak relatif ini tidak tetap dan berubah-ubah. Kenapa? Mari kita lihat contoh. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu dari Lawas ke SMK Terusan. Oke, kita tengok jadual yang cikgu buat lah. Jenis pengangkutan jalan kaki seperti yang kita lihat sudah tadi. Jarak mutlak dari Lawas ke SMK Terusan adalah 22 km. Kan? 22. Dan jarak ini adalah tidak berubah lah. Kos untuk jalan kaki percuma, jadi RM0 Malaysia. Manakala dari segi masa pula, berdasarkan kelajuan berjalan kaki yang sederhana dan tidak berhenti-henti, dari Lawas ke SMK Terusan mengambil masa lebih kurang 300 minit. Manakala jika kita guna basikal, jarak memang sama, kos percuma sebab hanya menggunakan tenaga untuk mengayuh, namun masa adalah berubah kerana menggunakan basikal adalah lebih laju, jadi dia mengambil masa yang lebih pendek lah. Seterusnya kita tengok jika kita menggunakan taksi. Jarak mutlak memang sama, namun dari segi kos adalah sebanyak RM25 sebab kita kena bayar pemandu taksi. Dan masa pun berubah kerana kereta ataupun taksi lebih laju, jadi lebih kurang 30 minit lah. Seterusnya pengangkutan kereta. Okay, ini kereta sendirilah. Jarak memang sama. Ini memang tetap akan sama sebab lokasi Lawas dan lokasi SMK Terusan akan tetap sama. Dia tidak akan berubah. Dan kita tengok di sini kos. Kos adalah kosong. Kerana menggunakan kereta sendiri, kita tak perlu bayar lah. Masa 20 minit. Kerana selalunya, kalau kita guna kereta sendiri, memang kita boleh drive lebih laju lah. Ini contoh. Lagipun, kita tengok pengangkutan kereta. Tidak semua orang memandu dengan kelajuan yang sama. Ada yang bawa 120 km sejam. Ada yang bawa 80 km sejam. Jadi, yang laju sudah tentu lebih awal dan lebih cepat sampai ke sekolah dari Lawas berbanding yang memandu perlahan, kan? So, dari sini kita boleh tengoklah dari kos dan masa memang terdapat perbezaan. Ini yang dimaksudkan dengan tidak tetap, berubah-ubah. Sama juga
perkara yang berlaku untuk contoh yang kedua lah, lawas kemiri. Kamu boleh lihat sendirilah. Oke, seterusnya kita lihat bagaimana cara untuk menentukan jarak sebenar menggunakan skala. So, dalam bahagian ini, kita akan belajar dua perkara utama lah, yaitu yang pertama kita haruslah pandai mengukur jarak. Dan kedua, kita haruslah pandai menggunakan skala. Sebab itu kita belajar skala sebelum ini. Untuk mengukur, kita akan belajar mengukur jarak lurus dan mengukur jarak melengkung. Jadi, gambar yang ada di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Untuk mengukur jarak lurus, alat yang diperlukan adalah pembaris, jalur kertas, atau jangka tolok. Manakala untuk mengukur jarak melengkung, alat yang diperlukan atau bahan yang diperlukan adalah benang atau pembaris atau jalur kertas. Kalau kita lihat di sini, untuk mengukur jarak lurus dan melengkung, ada dua alat yang digunakan untuk kedua-duanya, yaitu pembaris dan jalur kertas. Maka, pastikan Anda ada kurang-kurangnya pembaris dan jalur kertas untuk membolehkan kita mengukur jarak lurus dan melengkung. Seterusnya, kita akan menggunakan skala untuk menentukan jarak. Kita akan gunakan 3 skala ini tadi lah yang kita sudah pelajari. Dengan menggunakan kemahiran mengeluarkan maklumat dan menukar unit kilometer ke sentimeter ataupun sentimeter ke kilometer. Ini adalah kesimpulan lah yang cikgu boleh rumuskan. Langkah-langkah menentukan jarak sebenar menggunakan skala lurus dan skala penyerta. Maksudnya di sini, sekiranya peta ini, mana-mana peta yang kamu dapat, menggunakan skala lurus atau skala penyerta, langkah dia adalah lebih kurang begini. Langkah-langkah yang kamu harus ikutilah. Oke, kita lihatlah contoh satu di sini, yaitu jarak lurus dari sekolah ke simpang Pekan Kelebang. Langkah pertama yang kita harus buat adalah kena pasti skala diberi. So, selalunya skala terletak di bawah kanan peta. Jadi, kalau kamu tengok dia guna skala lurus atau skala penyerta, inilah langkah dia lah yang kamu harus ikuti lah. So, langkah yang kedua adalah tukar skala kepada persamaan. Berapa cm sama dengan berapa kilometer. Menggunakan kemahiran mengeluarkan maklumat yang sudah kamu pelajari lah. So, daripada skala ini, kita boleh lihat bahawa 1 cm sama dengan 2 km. Seterusnya, ukur jarak atas peta menggunakan kaedah yang sesuai. Oke, so untuk menentukan kaedah yang sesuai, kita kena baca soalan lah. Kalau dari soalan ini, dia minta jarak lurus dari sekolah ke simpang Pekan Kelebang. Maksudnya, dari sekolah ke simpang Pekan Kelebang di sini. Oke. So, ukuran yang cikgu dapat adalah 2.1 cm. Ini jarak di atas peta. Nomor 4, guna nilai D3 dan tulis persamaan. Berapa sentimeter sama dengan tanda soal atau X kilometer. Oke. Jadi, nilai yang cikgu dapat berdasarkan ukuran tadi adalah 2.1. Saya tulislah. Seterusnya, tulis persamaan
2 dan 4. Di 2 dan 4. Di sini persamaan ini dan 4 sini. Seperti berikut, seperti ini. Kemudian darab silang. Maksudnya 1 darab X, 2.1 darab 2. Dan selesaikan. Dan kemudian dapatlah kamu jarak sebenar di atas permukaan bumi. Seterusnya kita lihat pula langkah-langkah menentukan jarak sebenar menggunakan pecahan wakilan. Untuk pecahan wakilan ini, dia ada pertambahan langkah. Okay. Contoh yang cikgu guna masih adalah soalan nombor 1. Yang pertama, kena pasti skala diberi. Okay. Contohlah di sini, skala yang diberi adalah dalam bentuk pecahan wakilan. Jadi, kenalah guna langkah yang ini. Nomor 2, tukar sentimeter kepada kilometer. Berapa bahagi 100.000. Jadi, untuk nilai ini, kamu kena ambil nilai daripada skala sinilah. Oke. Daripada skala. Jadi, 200.000 bahagi 100.000 dapatlah 2 km. Kenapa kita kena buat langkah ini? Karena setiap kali kita jumpa skala, kita keluarkan maklumat yang macam inilah. Berapa cm dengan berapa kilometer. Nih, yang kamu sudah pelajari sebelum nih. So, itu kena buat langkah ini. 1 cm dengan berapa kilometer. Jadi, daripada penyeraan ini, kita dapat 1 cm dengan 2 km lah. Langkah yang ketiga, tukar skala kepada persamaan. Nah, yang inilah. So, kita sudah dapat tadi kan, 1 cm dengan 2 km. Oke, mula dari 3 langkah adalah sama seperti sebelum inilah. Kamu akan tukar skala. Yang bertambah hanyalah ini. Kamu kena tukar sentimeter kepada kilometer dahulu. Daripada skala ini. Yang lain sama saja langkah ada. Oke, kita tengok rumusan perbandingan. Ada di sinilah. So, langkah pertama adalah sama. Yang berbeza hanyalah di sini. Untuk pecahan wakilan ada langkah tambahan ini, di mana kita perlu tukar sentimeter kepada kilometer. Oke, yang lain semua sama saja cara ada. Penjelasan yang lebih terperinci berkenaan latihan ini boleh didapati daripada video yang boleh dicapai melalui pautan dalam deskripsi video ini.